Dari nafas nak cakap apa takut hilang. Ayat Ustaz berkat sikit. Barakallahu fiik. Ayat Darul Muhammad. Ayo. Ada sahabat daripada Melaka dia minat kat Ustaz. Dan dia orang jemput. Tapi Ustaz Bapa tak bagi masa lagi kat dia orang. Ada pergi dah rumah dia. Dah pergi dah. Dah pergi dah. Alhamdulillah. Dia dah lama dia minta. Pergi dah. Baik dia. Ustaz pergi kat sana. Dia duduk kat sini taman ni. Dia duduk di Kemudian di Melaka siapa nama tu? Huzaifah. Ruzaifah. Ya. Dia duduk sini, dia duduk mana? Dia pindah. Dah pindah dah. Ya. Dia pindah duduk Melaka dah tu. Masya-Allah. Oh, dia duduk sini. Duduk sini, taman sini dia duduk. Baguslah dia, masya-Allah. Dia bagus kan, dia orang yang istiqamah. Istiqamah. Dia dengan CD kami dia. Dia berbagai kalau orang ada tulang-tulang masalah ni kan. Oh, masya-Allah. Dia ada tempat dia, pusat dia dekat kampung tu. Subhanallah. Dah mula dah? Dah, Ustaz. Boleh Ustaz? Bismillah. Sama punya tu Ustaz? Dah, duduk. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ma taufiqi wa lam tisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita lafazkan Alhamdulillah, syukur, terima kasih kita pada Allah. Program kita yang sepatutnya lepas maghrib Allah tentukan, Allah takdirkan. Sebenarnya kamu susun lepas maghrib, aku susun lepas Isya. Lepas Isya lah yang sesuai dengan jiwa raga kita. Tuhan lebih maha mengetahui. Nampak tak? Kadang-kadang masa tu kita kata wa makarullah wallahu khairun makirin. Kita boleh merancang, Allah juga merancang. Tapi rancangan Allah untuk kita itulah yang terbaik. Maka di sini pada malam ni kita diajar untuk beriman tentang qada dan qadar Allah. Kita kena latih diri kita, apa sekalipun yang berlaku itu adalah takdir Allah. Tapi bukan senang untuk pujuk diri kita untuk menerima qadar takdir daripada Allah. Itu bukan senang. Kita nak cakap boleh, kita nak apa nas dia boleh, nak apa dalil dia boleh, termasuk ustaz yang cakap pun. Tapi bila kena kat diri kita, Tuhan test. Sudahkah kamu beriman dengan qada dan qadar ketentuan yang datang daripada aku? Aku yang susun kamu, kata Allah. Kan? Daripada kamu belum ada lagi sampai kamu ada, dan kamu akan tiada di dunia, akan berada di sisiku. Semua itu adalah rancangan penyusunan aku. Jadi kita duduk di dunia ni cuma lintasan saja. Tengok daripada lekat kat aku, tengok. Belum lagi masuk TV3 tahun ni. Kalau masuk tak tahu. Nampak tak? Jadi hitam pun akan jadi putih macam ustaz. Allah akbar. Oleh sebab tu malam ni adalah malam yang kita rasa cukup berkat. Bila tempat kita, bila rumah kita, orang yang sudi nak datang, orang berilmu, kita kata Allahu Akbar. Satu benda yang besar. Jangan bila mana orang nak mai jadi tetamu kita, kita kata Allahu Akbar. Tuhan kata sampai hati hang na, tetamu aku, orang soleh, orang baik, nak mai masuk rumah hang, nak bawa keberkatan hang tak mau, hang jaga hang. Nampak tak? Jadi Alhamdulillah kita semayang tadi lepas Isya, kita dengar kata permak yang berhormat Datuk Bendahara nak sampai. Jadi kita pun kata Allahu Akbar, ni peluang. Ni peluang, nampak tak? Jadi kadang-kadang kita nak jadi baik. Bila kita nak jadi baik, Imam Ghazali kata, campurlah dengan orang yang baik-baik. Campurlah dengan orang yang alim.
Sebab tu sohbatus soleh ni memang disarankan oleh Allah. Allah Ta'ala kata kita takkan tercapai kesolehan diri kita dan kita takkan jadi soleh kalau kita tak banyak sohbatus soleh, campur dengan orang yang baik-baik. Jadi oleh sebab tu surau ni sekurang-kurangnya kita ada budak tahfiz, ada guru-guru yang alim. Yang main daripada Jordan, ni balik pada Jordan, tu balik pada Mesir, ni balik pada Afrika. Tu dia. Kami ada 3. Kami ada subhanallah. Subhanallah. Oleh sebab tu kami rasa syukur. Jadi kita ambil peluang di sini. Inilah tempat apa kita kata tempat kita bertemu, nak jadi soleh, nak jadi baik, nak perbetul diri kita. Pada malam ni insya-Allah Ustaz bagi kebebasan, tajuk yang bebas kepada Ustaz. Ustaz pun dalam perjalanan tadi, daripada lepas live program habis pukul 11 tadi, Ustaz kita keluar daripada rumah sampai lepas pada pukul 8 Ustaz sampai sini. Tu dia tengok. Punya jam sangat-sangat. Allahu Akbar kabir, subhanallah. Untung orang buat jalan kat Malaysia. Kan tol banyak memanjang. Alhamdulillah. Untung kerajaan, rakyat Malaysia rakyat yang baik. Dia berjalan pun kena duit, dia berhenti pun kena duit. Parking. Semua duit. Keluar pada rumah saja kita menderma kepada kerajaan. Allah infak fi sabilillah. Oleh sebab tu ya Allah pada malam ini, kita jangan lupa kita baru saja meninggalkan 1 bulan yang mendidik kita, yang tarbiyah kita, yang ajak kita, yang kenal kita apa dia iman, yang kenal kita apa dia Quran, yang kenal kita amalan yang soleh, yang kenal macam mana nak diri qiyamul lail, macam mana nak bertemu dengan Allah. 1 bulan yang cukup dahsyat, yang cukup istimewa, yang boleh faham yang tu Allah Ta'ala kata orang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala kata orang lain tak boleh faham. Hati yang beriman saja yang mampu untuk faham kedatangan Ramadan. Dan Ramadan pi la'allakum tattaqun. Ramadan kata bila aku tinggalkan kamu, mudah-mudahan aku tinggalkan kamu dengan penuh nilai ketakwaan. Dengan arti kata mendekatkan diri dengan Allah, takut pada Allah. Jadi kita nak tengok kata Syawal kita ni betul-betul keberkesanan Ramadan bersama dengan kita. Tengok Ramadan kita. Tengok Syawal kita. Kalau Syawal kita dengan loklak dengan satu macam, kita boleh tahu bahawa kita golongan yang syaqiyah. Syaqiyah, man hurima fihi min rahmatillah. Syaqiyah ni maksud dia Allah tawarkan dekat dia macam-macam dalam bulan Ramadan. Allah kata macam ni, macam-macam aku bagi. Tapi hang tak endah, hang tak peduli, hang tak hayati, hang tak tahu apa pun aku buat. Lepas pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala kata orang macam ni cukup celaka tak duduk di bawah rahmat jagaan peliharaan aku. Jadi kita hidup di dunia ni, mau tak mau ya Allah Tuhan, Allah Ahad, Allah Samad. Kita Tuhan yang satu, kita bergantung dengan Tuhan ni. Kita bergantung dengan Tuhan ni. Kita hidup hebat macam mana pun, kita tak hebat, kita perlu. Hebatnya kita bergantung dengan Allah, orang tu hebat. Kalau orang sehebat macam mana pun tak bergantung dengan Allah, tak ada kehebatan apa-apa. Jadi Alhamdulillah Ustaz tak nak panjang lebar, nak bagi kepuasan pada Ustaz. Ustaz, kami baru saja hayati Ramadan. Nak bagi semangat kata Ramadan ni berterusan. Pasal Ramadan Nabi kata, Ramadan, ja'a Ramadan. Ramadan mai saja, ya'ti bil iman. Ramadan mai dia bawa keimanan. Sebab tu kita baca doa setiap kali duk baca di masjid kan. Apa nama doa kita baca apa? Iman kamilin kan. Kita minta iman yang sempurna. Lepas habis tarawih, duk baca doa. Minta iman yang sempurna, minta iman yang sempurna, minta iman yang sempurna. Jadi mudah-mudahan kita harap Ramadan mendidik kita dengan penuh keimanan. Dan kita Syawal ni Allah Ta'ala kata inilah bulan ketakwaan, bulan keimanan, bulan kekasih aku. Maka masa tu bulan ni kita bergembira, boleh seronok. Masa tu kita di surau kita tengok. Bergembira bersamamu. Bergembira bersama Ramadan Ustaz. Macam-macam ada nampak tak? Daripada Taipusam sampai ke semua ada. Alhamdulillah, alhamdulillah kan. Oleh sebab tu kita serah pada Ustaz. Ustaz bagi peluang pada malam ni pada Ustaz. Pasal Ustaz datang, Ustaz ambil masa mukadimah ni panjang sikit. Pasal nak bagi Ustaz menapah, baru dia keluar pada kereta. Dia keluar pada kereta dan keletihan kita faham. Dia kata nak bawa isteri dia, nak tengoklah isteri-isterinya.
dan juga anak-anaknya kan. Tapi Masya Allah kesibukan Ustaz sempat dia seorang saja mandi mai, yang lain tak dan. Jadi apa nama, bau wangi pun ada lagi. Bukan senang wangi orang soleh Ustaz dengan dekat dengan Ustaz. Oleh sebab tu ada serah majlis ini kepada Ustaz, kita sama-sama hayati benda yang baik, ambil dari apa nama kita manfaatkan, dan selalu kita duk tengok di YouTube kan ataupun di live Ustaz. Hari ini inilah dia. Nampak ada artis yang ada bersama-sama dengan kita. Astagfirullahalazim. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya rasa sangat bertuah dapat bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Al-Iraqi. Dan antara perkara yang paling saya suka dengan Ustaz Abdullah, dia seorang yang tawaduk, alhamdulillah. Dia tak ada, dia simple. Seorang yang simple. Dan sebenarnya bila saya dapat bertemu dengan Ustaz Abdullah dan jemaah yang mulia yang sanggup menanti, saya nak dalam perjalanan juga sangkut dalam 2 jam. Jadi saya tak boleh, kalau dalam perjalanan saya mesti nak sama ada baca Quran ataupun nak baca hadis. Jadi saya jumpa satu hadis yang sangat indah dalam Sunan Ad-Darimi. Rawahul Imam Ad-Darimi bisanadin sahih. Sebab kita pun kalau kita nak sebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena pastikan hadis itu sahih. Yakni hadis yang telah sampai kepada kita melalui perawi-perawi yang dipercayai dan bukan hadis yang ditipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini bila kita tahu hadis sahih, kita rasa seronok dan rasa bahagia kerana inilah kata Rasulullah. Hadis ini daripada Abu Jum'ah. Dia seorang sahabat, mungkin kita tak pernah dengar. Dia kata, "Kunna nataghadda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami sedang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, "Nahnu qad amanna bik wa jahadna ma'ak wa hajarna ma'ak. Fahal hunaka unasun ahsanu minna amala?" Dia kata, Rasulullah, kami telah beriman kepadamu ya Rasulullah, kami berhijrah keranamu, kami berjalan, kami berjuang bersamamu. Ada ke tidak orang yang datang kemudian lebih baik daripada kami? Qala na'am. Qaumun ya'tuna ba'dakum yu'minuna bi wa lam yarawni. Saya ingat hadis ini dhaif, rupanya ada riwayat yang sahih dalam Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, kaum yang datang kemudian selepas kamu beriman dengan aku tapi tak melihat aku. Tapi itu bukan bermakna kita lagi hebat daripada sahabat, tidak. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik. Kerana Allah Subhanahu wa taala dah sebut. Kalau kita baca surah At-Taubah, Allah kata apa? Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah. Kamu nak jadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah,
beriman dengan Rasulullah, berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah, sama dengan mereka yang membina masjid besar. Sebab orang Quraisy dulu, mereka bangga. Orang musyrikin, orang Arab, mereka pun ada juga. Mereka buat urusan haji, ada. Mereka buat urusan sediakan makanan dan bekalan minuman kepada jemaah-jemaah Arab yang datang haji. Di zaman jahiliyah ada haji. Tahu tak? Ada? Ada ke tidak? Ada, sebab ni agama Nabi Ibrahim AS. Tawaf, sa'i semua ada. Tapi orang Arab jahiliyah mereka telah ubah atau cara dan mereka masukkan syirik di dalamnya. Seperti mana mereka membina berhala. Dekat As-Safa wal Marwah mereka membina 2 berhala. Iaitu ada 2 berhala dibina kat situ. Ustaz pernah dengar Ustaz Abdullah? Ada 2 berhala dekat ni. Ada 2 berhala. Tak ingat nama dia. Pernah dengar? Minaf. Ada 1 Minaf kalau tak silap. Wallahu a'lam, ada 2 berhala. Dan mereka telah membina Hubal, Wallat, Wal-Uzza, wa Manat al-Thalithah al-Ukhra. Jadi, orang Arab pun ubah cara haji. Mereka buat haji dalam keadaan bogel. Nah, lelaki dan perempuan bogel. Bayangkan Ustaz. Mereka ubah agama Nabi Ibrahim AS kerana mereka tokok tambah. Tengok, bahaya bila kita tokok tambah atas agama. Bila kita menggunakan fahaman yang ikut hawa nafsu. Baik. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada orang Arab Quraisy, "Aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah?" Kamu nak jadikan imarah al-masjid al-haram, menyediakan bekalan minuman dan makanan sama dengan mereka, dengan pahala orang sahabat yang beriman dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah. La yastawuna 'inda Allah. Tidak sama. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Mereka yang beriman pada Allah dan Rasul, berhijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang nak berhijrah. Minta maaf kalau saya tanya, siapa yang sanggup tinggalkan rumah dia di, tak payah sebut nama tempat ni. Siapa sanggup tinggalkan rumah dia di Terengganu? Contoh. Kita kat Terengganu kan Ustaz? Siapa sanggup tinggalkan rumah dia kat Terengganu? Siapa sanggup tinggalkan Malaysia? Kalaulah, tapi sekarang tak ada. La hijrah ba'da al-fath. Tapi di zaman sahabat sayang Makkah. Tanah air mereka. Siapa yang tak suka Malaysia? Orang Arab pun suka Malaysia juga. Arab Syria. Suka duduk Malaysia pula. Kahwin orang Malaysia pula. Saya sendiri pun dah tak nak tinggal Malaysia, dah suka. Siapa yang sanggup tinggal tempat tinggal dia? Tak ada. Tapi sahabat sanggup. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Habis harta mereka demi Rasulullah, habis jiwa mereka demi Rasulullah, Allah kata a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Mereka lebih tinggi darjat mereka berbanding orang lain. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat sahabat, kata kat Abu Ubaidah mengenai orang yang akan datang kemudian beriman dengan Rasulullah tapi tidak melihat, bukan bermaksud kita lagi hebat daripada sahabat, tetapi bermaksud kita orang alhamdulillah yang ada harapan. Sebab kadang-kadang kita bila tengok keadaan umat Islam di akhir zaman ni, wallahi sedih. Kadang-kadang saya kata, adakah kami di kalangan orang yang boleh masuk syurga ataupun kita akan digulung dalam gulungan yang celaka? Tapi bila tengok hadis ni, dapatlah sedikit, apa panggil, harapan, sedikit kegembiraan dalam hati. Ada satu lagi hadis yang indah yang saya nak kongsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini rawahu Imam Muslim fi sahihihi wa rawahu Abu Dawud. من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah pergi ke orang Suffah. Tahu orang Suffah? Ahlu Suffah, dia adalah orang gulungan orang Arab yang ada di Madinah.
di kalangan Al-Ansar dan ada di kalangan Muhajirin yang mereka ada kekurangan di segi duit dan sebagainya, dan mereka tidak ada rumah, maka mereka duduk di kawasan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Ahlus Suffah. Kalau dalam bahasa moden kita, bahasa Melayu kita panggil orang geladangan. Orang geladangan. Nah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ahli suffah. Dan antara sahabat ahli suffah siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahli suffah. Abu Hurairah dia tak ada rumah. Tak ada duit. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda antara sahabat yang paling untung sebab selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari qala kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syaba'i batni. Aku ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syaba'i batni. Janji aku makan sikit, aku ikut Rasulullah. Dia tak nak dunia. Janji makan suap dua, ikut Rasulullah. Ya Allah, kalau kita minta maaf. Kita nak jaga kerja, nak jaga perniagaan, nak jaga duit. Tapi Abu Hurairah tinggal semua. Minta maaf, bukan sini, tempat lain. Tapi subhanallah, Abu Hurairah wallahi, Abu Hurairah radhiyallahu an antara sahabat Ahlus Suffah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat sahabat, "Man ayuhibbu ahadukum an yaghduwa ila Buthan atau al-Aqiq. Fayaghdu binaqataini." Saya kena tengok hadis. فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa ingin pergi kat pasar. Dulu ada pasar, tempat pasar. Nama dia Buthan atau Al-Aqiq, tempat yang orang nak beli unta. Di situlah mereka akan pergi. Macam kita ni nak pergi beli apa, Ustaz? Nak beli lembu. Tak lama lagi orang nak beli lembu. Sini beli dekat mana lembu? Ada pasaran khas. Oh, kalau kampung saya ada, Ustaz. Pergi kat rumah cikgu. Sebab kat sana, Masya Allah, kampung saya ni, ramai cikgu pera lembu. Masya Allah, lembu ni untung juga sebab mahal sekarang ni. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, siapa yang nak pergi kat Buthan atau Al-Aqiq, fayati binaqataini kaumawain. Apa makna kaumawain? Unta hok bunggul dia besar. Dia panggil naqah kauma. Kauma yakni naqah hok bunggul dia besar. Kaumawain, dua unta hok bunggul dia besar. Yakni macam kita dapat unta yang besar, dapat lembu besar. Min ghairi ismin wala qati'ati rahim. Pergi kat pasar, dapat free dua ekor unta yang gemuk, yang besar, yang comel, yang merah. Tanpa melakukan dosa, tanpa curi, yang tak curi, dapat free. Dan tanpa memutuskan satu rahim. Maka sahabat kata, qulna ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dhalik. Sahabat kata, Rasulullah, kami semua nak. Qala alaihi salatu wassalam, أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la in yaghdu ila al-masjid, lebih baik bagi seorang di kalangan kamu pergi kat masjid, belajar dua ayat Quran ataupun baca dua ayat Quran, khairul lahu min naqataini kaumawain. Dapat belajar baca dua ayat Quran dengan faham maksud dia, dengan tadabbur, dengan menghayati, lebih baik daripada dapat dua ekor unta yang gemuk. Ya Allah. Wa in thalathun fa thalath. Dapat tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Tengok ikhwan ni, betapa pentingnya pelajaran Al-Quran dan Sunnah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kena tanya diri sendiri kita, adakah kita orang yang ikut cara sahabat setiap hari, pergi kat masjid, baca Al-Quran tapi faham maksud dia? Sebab masalah orang Islam sekarang ni, baca Al-Quran tapi tak faham. Baca Al-Quran tidak pernah menghayati ayat-ayat suci. Dan untuk pengetahuan semua, saya boleh kata, 1/4 ayat Al-Quran, 1/4 ayat Al-Quran mewajibkan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1/4. Cuba tengok dalam surah Al-Baqarah.
Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, pergi At-Taubah, Al-Anfal. Semua ayat dalam Quran ada al-haddu ala ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suruh kita ikut Nabi, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan contoh sahabat yang menjadi contoh tauladan untuk kita sebab mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Allah Subhanahu wa taala sebut innama dalam surah An-Nur, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, sahabat kalau mereka diseru, diminta untuk innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sahabat kalau diseru dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil mereka, mereka jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Allah Subhanahu wa taala sebut juga wama ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annakum ilayhi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Sahutilah panggilan Allah dan Rasul, yani Al-Quran was sunnah. Idza da'akum lima yuhyikum. Ada seorang sahabat nama dia Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla. Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla. Dia duduk sembahyang 2 rakaat dekat masjid. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, "Ya Abu Sa'id, ta'al." Dia buat tak tahu. Dia teruskan solat sunnah. Dia sembahyang 2 rakaat sunnah. Maka bila dia habis solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Abu Sa'id, limadha lam tastajib hina amartuk?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ke Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, "Kenapa awak tak mari bila aku panggil?" Dia kata, "Rasulullah, aku duduk sembahyang." Dia alasan dia duduk sembahyang 2 rakaat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ama sami'ta qaul Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang beriman, sahutilah seruan Allah dan seruan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau panggil kamu. Minta maaf ikhwani, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ada di zaman kita, kalau baginda panggil, kita terus pergi kat dia ke ataupun kita akan duduk? Rasulullah minta maaf, sibuk setengah jam lagi boleh gitu? Ikhwani tahu tak, kalau kita menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta maaf Ustaz, adakah anda melampau kalau kata begitu? Kalau kita menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jatuh kufur ikhwani. Naam, sahih? Jatuh menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kira jatuh kufur. Sebab Allah kata istajibu, amr. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Yuhyikum yani menghidupkan kamu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seperti mana Imam Al-Baihaqi nukilkan, Allah Al-Quran, Al-Rasul As-Sunnah, As-Sunnah sahihah. Tapi kita sekarang orang Islam, kita berkata kita beriman, tapi kita tidak mentaati dan tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi, yang saya nak sampaikan, iman kita dengan iman sahabat memang tak sama. Tapi kita mencubalah. Kita cuba untuk baca Al-Quran. Cuba baca hadis Rasulullah. Cuba untuk, orang Melayu kata nak pujuk hati. Bukan nak pujuk hati, nak bagi sedap hati. Nak bagi sedap hati kerana kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasihat saya sekurang-kurangnya, biarlah ada sesuatu yang kita boleh jadikan hujah depan Allah. Ya Allah, aku masih baca Al-Quran. Ya Allah, aku masih baca hadis yang sahih. Ya Allah, aku mencuba mentaati Allah dan Rasul dan aku tidak menolak perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak cakap seorang, tak best. Jadi saya nak juga dengar sedikit pesanan dan nasihat daripada Syekhuna Syekh Abdullah Al-Iraqi, jazahullahu khair. Tak sedap cakap seorang ni, tak sedap. Syuk seorang tu. Alhamdulillah, kita dengar dah daripada ulama Syria. Tak ada ulama. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, kita bersyukur, kita dengar dengan nas, dalil, membuktikan bahawa kelebihan ilmu ni besar sangat. Kan? Kalau orang jual lembu 2 ekor, 3 ekor pun, keuntungan dia sikit pun tak boleh sama dengan kita duduk dengar 1, 2, 3 ayat Quran. Dalil kita dengar daripada Fadilah Ustaz. Jadi kita sebenarnya bila kita duduk di sini, kita rasa hari ini cukup bertuah. Kalau celik-celik mata kita sampai kita nak tidur balik, kita kata ke Allah, Tuhan, sebelum nak tidur, Alhamdulillah ada 1, 2 ayat kita dengar daripada ulama. Alhamdulillah. Kan? Dia lebih baik daripada kita, daripada kita duk huwa pagi tadi dengan semayang lah, dengan zikir lah, daripada 2 ayat kita tadabbur, dia lebih baik. Macam Ibn Taymiyah kata apa, kalau orang tu duduklah duk baca Quran 30 juzuk, dia kata duk puluh, duk hafal, duk baca Quran 30 juzuk. Baiknya orang ni 1 ayat dia baca dengan tadabbur lebih baik daripada 30 juzuk. Subhanallah. Nampak tak? Berarti dengan arti kata, agama mau kita tuntut ilmu, cari ilmu, faham. Pasal tu ayat yang mula-mula yang main dekat Nabi, Iqra' baca Muhammad. Mau tak mau, kalau kita nak perbetul diri kita, nak pastikan dunia kita bagus, akhirat kita berjaya, mau tak mau kena ada dengan cara ilmu. Mustahil dengan kita hidup di dunia ni, kita buat lebih kurang dengan nak cari ilmu, kita takkan berjaya kenal Tuhan yang kita sembah yang nama Allah. Kita takkan tahu. Anta Rabbi, kita takkan. Walaupun kita berdoa, Nabi kata angkatlah tangan. Angkat tangan berdoa, nak buka ijabah. Supaya doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi ajak sahabat. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku nak minta, aku nak mohon, ya Allah. Bi'anni ashadu annaka antallah. Sesungguhnya, ya Allah, aku bersaksikan atas diri aku nak bagi tahu, aku ni tak ada Tuhan. Aku bersaksikan diri engkau lah Tuhan aku, nama Allah. Mustahil kita nak kenal dia Allah kalau kita tak belajar. Mustahil. Bi'anni ashadu annaka antallah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Al-ahad as-samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dengar doa ni. Tapi kalau kita doa dia, kita tidak ada tadabbur, takkan faham, kita takkan hayati doa ni. Sebab tu setiap kali orang berdoa, kita duk tunggu bila dia nak habis. Pasal kita tak faham. Tambah-tambah kita kata, tambah lauk duk ada depan orang hidangan. Besok ada lauk depan ni. Orang duk hilang. Pergi panggil Ustaz Kudim baca doa. Dia baca sikit saja, mas 10 minit, dia kata, makanan duk ada, duk doa apa lagi? Pasal dia tak faham. Dia tak faham. Pasal tu ilmu cukup penting. Mustahil kita boleh kenal Allah, boleh kenal Nabi kita. Kita nak mempertahankan sunnah Nabi memang susah kalau tanpa ilmu. Pasal tu ya Allah, iman saja yang boleh membenarkan kebenaran. Kalau kita nak tahu kata orang tu beriman atau tidak, satu benda kebenaran main dekat dia, dia sanjung tinggi orang tu beriman. Belum tentu lagi orang yang pakai serban, orang berjubah ni kita nak kategori dia beriman, belum tentu. Kadang-kadang orang yang pakai macam ni, dia tak boleh terima kebenaran. Dengan arti kata, dia tak ada iman punya orang. Senang bahasa Filipina cakap itu macam. Ya Allah, bahasa mudah. Bahasa mudah. Kalau orang yang beriman ni, first kali kebenaran dia terima. Tapi kita rasa kecewa kadang-kadang kita buat manas. Dalil kita kata ni hadis Nabi. Macam Ustaz Fakhrul Radhi, setiap kali dia mengajar, dia buat main kitab. Dia tunjuk tajuk kitab. Dia tunjuk muka surat. Dia tunjuk kata imam. Ni kata dia. Bukan kata saya. Dalam keadaan dia buat main kitab macam tu pun, dia kata apa? Ni puak. Macam-macam. Ini macam-macam kata kat dia. Sebenarnya bukan kata kat dia. Sekaligus kata pada alim ulama, secara tidak langsung dia caci maki Rasulullah. Dalam keadaan dia tak sedar. Hati manusia ni Allah Ta'ala bagi macam-macam. Ada hati yang kadang-kadang, dia kata mulut dia beriman, hati dia beriman. Ini martabat yang paling tinggi sekali. Mulut dia kata la ilaha illallah, hati dia la ilallah. Ini paling tinggi sekali. Golongan yang kedua, mulut dia kata la ilaha illallah,
Mulut dia apa nama kita kata ingkar pada Allah, hati pun ingkar. Ni kafir. Tenang terang kafir. Mulut tak mau beriman dengan Allah, tak mau beriman dengan Nabi, hati tak beriman. Golongan yang ketiga, mulut kata Allah, la ilaha illallah, la ilallah. Hati tak kata macam tu. Munafik. Munafik, kita takut. Walaupun kita duk kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hidup aku ni, aku bersaksikan Allah lah Tuhan aku. Muhammad pesuruh bagi aku nak ikut. Tapi bila orang bawa kebenaran, dia tak boleh terima kebenaran, dia termasuk golongan yang ketiga. Golongan ketiga munafik lebih teruk daripada dua puak tadi ni. Tu dia. Dan satu puak pula yang Quran cerita bernama hati dia. Dia maki Nabi. Dia kata kat Nabi, sahabat maki Nabi, kata kat Nabi. Sampai sahabat tak puas hati dengan cara dia. Sahabat Nabi tak maki Nabi mulut dia. Tapi hati dia dah. Wa qalbu mutma'innun. Allah kata hati dia tenang daripada. Siapa dia? Ammar bin Yasir. Mak dengan bapak dia betul. Dia mati atas kebenaran. Mulut dia kata macam mana, hati kata macam mana. Bilal. Satu martabat yang paling tinggi sekali. Iman yang paling tinggi. Mulut kata, hati kata martabat paling tinggi. Kita tak tahu kita duduk tempat mana. Ada faham? Hari ni kita cakap macam ni, besok kita boleh tengok hidup kita subuh tak ada dah. Subuh tak ada dah. Subuh tak ada dah. Dalam duk kata tu subuh dah tak ada. Esok ada kuliah subuh Kudin. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, sebenarnya kita adalah manusia yang terbaik macam apa, walaupun kita tak tengok Rasulullah, sahabat tengok berjuang yang tu yang ni. Tapi Nabi buat pengakuan kita adalah orang yang terbaik. Yang terbaik tapi segi iman kita jauh dengan sahabat. Kita golongan terbaik. Golongan dengan erti kata Nabi sayang, Nabi suka dekat kita. Kita tak tengok Nabi kita, kita berjuang. Kita cuba pergi kuliah, mengaji, minta tangan, minta pada Allah, Tuhan, kami tak tahan dekat diri kami ada syaitan. Yang ada dekat kami ni jiwa-jiwa. Pasal tu kita boleh menyanyi lagu, Ustaz pandai menyanyi lagu jiwa-jiwa. Orang pada jiwaku dan jiwamu. Lagu jiwa-jiwa. Manusia berjiwa-jiwa. Pasal hari ni jiwa kita duduk di kuliah, kita jadi baik. Nanti saat balik rumah dia jadi jahat. Jadi jiwa kita bermacam-macam. Tapi bila kita pergi kepada Allah Ta'ala, kita bawa jiwa yang satu saja yang laku. Ata biqalbin salim. Hambuk mai jiwa hati yang bersih dan mampu menghadap dengan Allah akhirat. Dan kadang-kadang kita terbawa-bawa diri kita, bawa hati jiwa yang jahat. Kita nak pertahankan diri kita, Tuhan, saya kadang-kadang bukan tak mau pergi masjid Surah Solihin tu. Depa tak beritahu kat saya ada kuliah. Maka kita pun jawab, tak ada, kita beritahu. Kita buka ini lampu. Kita buka lampu tiap malam, kita kata ini surah, depa tak mau mai. Sampai dia kadang-kadang terbawa jiwa jahat ni sampai ke akhirat. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, tak laku satu sen pun kalau kamu bawa jiwa jahat, kamu menghadap dengan aku. Pasal jiwa yang baik sebenarnya mampu untuk mempertahankan diri kita di hari akhirat kelak. So kita berada di sini, kita sedang latih, kita sedang cuba untuk nak bagi hati jadi elok. Faham tak? Memang susah nak jadi baik. Susah pasal itu kita nak baca doa pagi petang, kita harap Tuhan hantarlah mai, tolonglah. Yang kata bernama malaikat kiri, kanan, depan, belakang, atas bawah, jaga kami. Pasal ada satu makhluk yang nama dia syaitan. Ada faham? Jin ni ada jin. Jin ni ada dua puak. Puak yang beriman, yang tak beriman. Yang tak beriman kita nama dia syaitan. Manusia ada dua. Beriman, tak beriman. Manusia. Yang tak beriman, syaitan. Jadi syaitan ni ada dua jenis. Satu jenis jin, satu jenis manusia. Jangan kita kata syaitan ni daripada jin. Hang pun syaitan juga. Ya Allah. La ilaha illallah. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, maka kita, ya Allah, ya Tuhan, kita try the best. Makhluk yang Allah murka jangan ada di sisi kita. Jangan melingkupkan kita. Kami nak jadi baik, Tuhan, malam ni, Tuhan. Malam ni, ya Tuhan, kami ramai-ramai angkat tangan berdoa, ya Allah. Macam doa tadi kan Nabi ajak. Pada Nabi kita mohon supaya dengan doa ni dia buka ijabah. Dia buka, lepas kita baca doa saja, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon. Kita baca doa.
Yang tadi kuliah kan. Dia ani asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Elok kita baca doa ni, kita angkat tangan Tuhan. Ana abduka, aku hambamu. Anta rabbi, engkau Tuhan aku. Aku hambamu, aku hamba ya Allah. Dan kau Tuhan aku. Engkau yang menjadikan nafsu aku, kau menjadikan keadaan aku. Tolong Tuhan. Tolongku Tuhan. Kau jagalah, kau peliharalah Tuhan. Aku mengharapkan bantuan daripadamu, pertolongan daripadamu ya Allah. Harapanku tinggi ya Allah nak jadi hamba yang soleh. Tapi aku takkan berjaya jadi orang yang soleh. Aku takkan berjaya jadi orang beriman selagi mana aku tidak dapat pertolongan daripada Allah. Mengaku macam tu. Tuhan sayang kita ya Allah. Tuhan suka kita. Kita try. Kita ni bukan orang jahat, sangat orang baik. Tapi ada benda yang sedang ganggu, kacau kita, tidak benarkan jiwa kita jadi soleh. Jiwa kita jadi beriman secara, orang kata, kamili, secara sempurna. Dia kacau kita. Kita nak istiqamah saja, bangun pagi saja, ya Allah. Walaupun darah muda, Allah masih lagi. Tiba-tiba kita minta asalukal jannah. Nak minta syurga. Malaikat tu kita sepak hang minta syurga. Yang kata syurga tu ada terang tantang. Allah tawar dekat sepanjang hang tidur. Takkan sikit masa hang tak boleh bangun sujud kepada Allah sebelum masuk subuh. Allah Ta'ala sendiri isytihar. Sebaik-baik salat, aku beriman. Baik-baik ulama' kata tak boleh bangun semua malam pun witir. Al-witru ahabbu ilallah. Witir ni paling aku suka weh. Aku suka. Sampai Nabi sahabat, Nabi kata kat sahabat, witir ni ibarat macam kita makan paha unta kan. Punya kesedapan nak cerita pasal kelebihan witir ni punya hebat sangat-sangat. Sampai Nabi kata kalau tak mampu sekalipun Allah lepas pada Isya pun kita buat. Bukan apa, kita nak latih. Nak latih diri kita ni rapat dengan Allah. Bila kita rapat dengan Allah, kita harapkan Tuhan kasih sayang dekat kita. Bila kita tak cuba untuk rapat diri kita dengan Maha Pencipta kita, kita tak akan berjaya dapat kasih sayang daripada Allah. Macam mana pun orang kata, aku sayang dekat hang, aku suka dekat hang, tak sama dengan Allah yang sayang kasih kita. Allah takkan biar kita macam tu saja. Tapi orang yang sayang kasih kita, ada kalanya dia tak pedulikan kita. Dia tak boleh faham jiwa kita. Dia tak boleh faham apa maksud kita. Tapi Tuhan, walaupun kita tak berkata-kata dalam hati, Tuhan faham maksud kita. Itu kelebihan Allah. Allah faham kita. Oleh sebab itu Tuhan selalu minta, dekatilah aku. Dekatilah aku. Pada orang, manusia takkan faham kita. Walaupun kita sayang dekat dia, kita suka dekat dia, kita rindu cinta. Kita sayang pada makhluk, dia tak boleh bagi pulangan yang besar pada kita. Melainkan kita kena pujuk diri kita untuk sayang pada Allah. Bila kita sayang pada Allah, bila kita suka pada Allah, ya Allah, bila sesuatu musibah berlaku, terutamanya orang yang kita sayang, orang yang kita suka dekat dia, kita bagi sesuatu. Kan? Kita bagi sesuatu. So, menangis. Kadang-kadang orang tu menangis. Tak sayang kat aku kan? Tak sayang kat aku. Pasal dia mengharapkan kasih sayang daripada makhluk. Dia menangis tu sebab Ustaz tak sayang kat aku daripada contoh example kan. Ustaz tak sayang, bila kita tanda kita menangis tu, kita mengharapkan kasih sayang daripada makhluk. Selalunya bila kita mengharapkan kasih sayang daripada makhluk, pulangan dia kita akan kecewa, hati kita akan remuk. Tapi bila kita sayang kepada Allah Ta'ala, apa berlaku pada makhluk, kita kata, ya Allah, itu kita tak rasa kecewa sangat. Pasal kita tak mengharapkan makhluk bagi pulangan yang begitu cemerlang untuk hidup kita. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, jadikanlah bulan Ramadan yang baru tinggal kita ni adalah bulan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Baru je kita pisah. Dan kita harus ikut sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan Syawal ni dia prepare untuk nak sambut pula Ramadan. Ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ada riwayat mengatakan 6 bulan sahabat dah prepare. Kami mengaji di Pakistan, India, di kawasan sana. Rejab, Sya'ban, Ramadan, no kelas. Asatizah yang kata ulama' dah bersedia dah.
Aku nak tengok balik Quran aku nak tengok balik semua supaya aku lancak masuk Ramadan. Aku dah serah, dah semua jiwa aku nak jadi ahlul ibadat. Pasal tu pengajian di sana tak ada. Kita mengaji talaqi dengan syekh-syekh syak daripada Rejab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rejabah. Bagi aku berkat dalam bulan Rejab ni. Dah aku puas mengajak empat. Lah ni aku nak ajak diri aku. Aku nak ajak diri aku 3 bulan aku nak dekat dengan Allah. 3 bulan ni betul-betul aku nak dekat dengan Allah. Tu ulama. Kita sampai dah masuk Ramadan pun tak prepare lagi. Halu kada pula. Bukan setakat tu je. Dah Ramadan nak tinggal kita 10 hari yang terakhir. Kita tak tahulah ya Allah macam mana ulama, macam mana ustaz nak fahamkan orang-orang kita nak menghayati Ramadan. Kita dah pesan dah kalau ikut ulama kami diajar oleh tutup guru. Masuk Ramadan, jangan lagi ada kerja yang berat kita buat. Sikit kerja kita berat saja, kita dah rugi ambil masa Ramadan kita buat. Kadang-kadang dalam bulan Ramadan, kuih samprik dia tekan. Daripada hang tekan samprik, hang baca Quran. Lebih baik baca Quran daripada kuih samprik. Hang jaga hang. Allahu Akbar. Ni semua kena batang tubuh aku dan semua. Betul tak? Kita kena cek diri kita. Sedangkan 10 hari yang terakhir, Nabi tidur dengan isteri dia pun tak mau. Tinggal tempat tidur. Imam Qurtubi kita tengok, ya Allah, dia tampak bantal, dia menangis. Allahu Akbar. Jangan panggil aku. Jangan panggil aku. Jangan panggil aku. Waktu ni waktu Allah aku dengan Tuhan. Kalau kita dengar kisah-kisah mereka dahsyat. Kan Abdullah bin Mubarak. 10 hari yang terakhir aku tak mau pandang siapa pun makhluk, aku tak mau, aku nak pandang Allah. Kitab Allah, aku nak sembang dengan dia. Kita dengar cerita-cerita depan ni, kita masih jauh lah kan. Namun kita dengar macam ni, kita sedang cuba. Kok mana nak tahu sebelum kita mati kita berubah. Mana nak tahu esok ni kita dah mati, dah anak-anak bagi peluang kat kita. Bapa penat dah cari duit. Sudahlah. Carilah Allah. Carilah Allah, kita tenang. Kita cari macam-macam. Kita cari isteri, tengok-tengok tak ke mana. Kita cari anak, tengok-tengok tak ke mana. Kita cari. Rupanya Allah kata, kamu carilah sebanyak mana makhluk untuk menenangkan jiwa kamu. Dia tidak akan tenang, melainkan carilah aku. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita serah kepada Ustaz Al-Fadil untuk memperpanjangkan kita sebenarnya nak dengar dia bercakap. Pasal duduk tengah dia bercakap ni selalu dalam kereta, dalam mana, semua tempat dia cakap. Dia duduk sambil dia duduk tekan minyak wangi. Tu dia, Allah dah baca ayat. Minyak wangi terkeluar ayat Quran pada. Oh, subhanallah azim. Hari ini pun kita rasa syukur Ustaz bawa datang 2-3 ayat lebih baik daripada kita dengar segala-galanya. Kita duduk di sini, jangan kita berkira waktu sangat-sangat. Pasal kuliah kita lama dah bercuti. Jangan kedekut. Ya, orang tengok live ni, Allah Tuhan, berdoalah malam ni untuk kami semua. Mudah-mudahan Allah buka pintu kebaikan, pintu barakah, pintu hidayah dia. Allah tutup semua pintu yang tak elok untuk kami nak jadi hamba-Mu yang soleh. Ya Allah. Ya Allah, dengarilah doa kami, Allah. Kabulkanlah doa kami, Allah. Tunaikanlah hajat kami, Allah. Jangan lambat Kau jadikan kami hamba-Mu yang soleh. Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Ustaz Abdullah, jazakallah khair. Dia suntik semangat di dalam diri kita. Dan dalam kesempatan yang ada insya-Allah, saya nak tekan 2 perkara dalam iman. 2 perkara untuk kita boleh katakan menjinakkan iman dalam hati. Yang pertama, saya akan bawa hadis Jundub ibn Junadah radhiyallahu an. Tengok dia kata apa. Qal تعلمنا الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كنا صبية صغارا ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Tengok ni. Kata Jundub radhiyallahu an, kami belajar iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa kami kecil terlebih dahulu. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Kata Jundub, kemudian kami belajar Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bila datang Al-Quran, iman kami makin meningkat. Saya rasa masalah kita orang Islam sekarang ni, ilmu ada sebenarnya. Nak kata tak ada ilmu, nawak tahu, faham tak menawak? Menawak ni menipu. Kalau kata tak ada ilmu,
Ikhwani, alhamdulillah berita baru Maulana Asri Yusof, Muhammad Asri Yusof di Kelantan. Masya Allah telah terbitkan jilid Sahih Bukhari dalam terjemah Melayu dengan syarahan yang penuh teliti. Dan saya rasa sebelum ni, masa Jakim, okey, Jakim sekarang ni dah kucak-kacir dah. Dulu Jakim pernah keluarkan di zaman Datuk Zulkifli Al-Bakri, dia pernah keluarkan 4 jilid Sahih Bukhari dalam terjemah dalam bahasa Melayu. Hadis sahih. Tapi adakah orang kita baca? Tak baca. Kalau kata ilmu tak ada, ada. Tapi masalah kita iman tak ada. Taib. Sebab itulah Jundub Ibnu Abdullah, Jundub radhiyallahu an qal, ta'allamna al-iman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Indama kunna sigara. Kami belajar iman dulu. Thumma ta'allamna al-Quran. Kemudian bila Quran turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami belajar Quran, fazdadna bihi imana. Bila kami baca Al-Quran, iman kami meningkat. Sekarang umat Islam baca Al-Quran, tapi iman tak nampak iman yang kuat. Taib. Satu poin yang kedua saya nak tekan, sentiasa mencari, kalau nak rasa kemanisan iman, carilah orang saleh yang betul-betul rapat dengan Allah dan Rasul. Carilah orang yang kita sayang dia kerana Allah, bukan kerana kepentingan, bukan kerana jawatan, bukan kerana dia glamour. Ada hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Rasanya semua selalu kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathatun man kunna fi wajada halawatal iman." Ustaz Abdullah pun tahu hadis ini. Ada 3 perkara. Siapa yang ada 3 perkara ini, dia akan rasa kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Paling penting nak rasa kemanisan iman, sayang Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Tahu tak ikhwani, teman-teman, sayang Allah dan Rasul lebih daripada ayah? Sepatutnya. Sayang Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak? Sayang Allah dan Rasul lebih daripada adik-beradik? Bukan cakap kosong, tapi inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Kalau ayah, Allah kata kepada sahabat, ni untuk sahabat. Dan untuk kita, kalau kita ikut sahabat. Allah Subhanahu wa taala kata kepada sahabat, jangan menjadikan ayah dan adik kandung sebagai orang yang rapat kalau mereka lebih suka kekufuran berbanding Allah dan Rasul. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa di kalangan kamu meletakkan ayah dan adik-beradik dan kabilah lebih penting daripada Allah dan Rasul, dia adalah orang yang zalim. Maksudnya, kita sepatutnya tengok hatta ayah mak kita. Kita sayang ayah mak. Kita sayang adik-beradik. Siapa tak sayang anak? Sayang isteri. Oh, sayang isteri. Kadang-kadang suruh pisah dengan isteri pergi i'tikaf, menangis. Nak peluk juga isteri. Rindu kat isteri. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meletakkan Allah dan Rasul paling atas sekali. Dan banyak kisah sebenarnya sahabat dengan anak dan adik-beradik hampir bertumbung kerana dia tahu anak dia ni tak sayang Allah, tak sayang Rasul. Antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di peringkat awal, ada salah seorang anak dia tak ikut dia dan anak dia keluar dalam tentera musyrikin. Kalau bertembung, confirm Abu Bakar Siddiq akan bunuh anak dia sebab melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita panggil al-wala. Tali persaudaraan antara orang mukmin ni mesti kena kuat. Sebab tu awak tengok orang ni, kalau dia betul sayang Allah dan Rasul, yakni ikut Al-Quran dan Sunnah, awak kena rapat dengan dia. Kadang-kadang kita nak berkawan dengan sahabat, betul tak kita sayang seorang? Tapi kita bawa Al-Quran, tak payah Quran. Bawa Sunnah, Wahabi Sunnah. Kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Rapatkan saf. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila salat, bukan sekat rapat sejadah, bukan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara' ibn Azib, "Fakana ahaduna yulsiqu mankabahu bimankabi sahibihi
wa rukbatahu bi rukbatih wa ka'bahu bi ka'bih. Sahabat bila solat, rapat bahu dengan bahu, lutut. Cuba bayangkan lutut. Pernah try tak lutut dengan lutut? Cuba try. Inilah sahabat. Wa ka'bahu bi ka'bih. Buku lali dengan buku lali. Tiba-tiba ada ustaz penglibur lara. Terkenal juga, tapi janggut pun besar juga. Tapi Allah uji dia. Dia ni kata, kalau rapat sangat jadi Wahabi. Tengok. Bagaimana kita nak rapat dengan puak-puak ni? Sedangkan mereka seperti mana ustaz kata, mereka memperlekehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan caci yang mereka boleh sampai ke Rasulullah. Kita tak boleh nak rapat. Sekarang ni minta maaf banyak kalau saya kata sekarang ni tak cukup kata aku Muslim, tak cukup. Syiah pun dia kata Muslim. Tapi Syiah hari-hari makin hamun sahabat Rasulullah. Sebab tu paling penting awak mencari orang, tengok. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Meletakkan Allah Al-Quran, meletakkan Rasulullah tak ada sunnah. Meletakkan perintah Allah, perintah Rasulullah atas sekali. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum walladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan lengkap iman seseorang di kalangan kamu sehingga sayang aku lebih daripada diri dia, sayang aku lebih daripada ayah, sayang aku lebih daripada anak, dan sayang aku lebih daripada semua orang. Kita kata sayang Rasulullah, tapi kita sayang Rasulullah hanya setahun sekali. Bila pegang gendang, sallallahu ala Muhammad. Hak tu je sayang Rasulullah. Ni dipanggil sayang palsu. Ataupun sayang sebab lepas habis maulid, ada makanan yang sangat sedap. Ada nasi Arab, ada nasi biryani. Itu dia sayang Rasulullah. Itu bukan sayang Rasulullah. Dia sayang pesta yang dibuat. Sayang Rasulullah, ta'atu awamirih. Patuhi perintah dia. Datang hadis. Suatu hari, Rasulullah SAW pakai khatim. Rasulullah pakai cincin. Rawah Al-Bukhari. Rasulullah pakai cincin. Kemudian Rasulullah SAW ambil cincin, cabut. Rasulullah ambil cincin, dia cabut cincin, dia campak. Apa dia? Ada satu riwayat lagi. Yang cincin emas satu lagi. Tapi ni satu hadis lain. Rasulullah SAW selepas seketika, mungkin cincin emas bagi dia ambil, campak. Tak pakai. Sahabat semua ambil cincin, campak belaka. Campak macam tu. Ada satu hadis, Rasulullah SAW ra'a rajulan wa qad labisa khataman min dhahab. Rasulullah SAW melihat seorang pakai cincin emas. Fatama'ara wajhu Rasulillah. Wajah Rasulullah jadi keruh. Kalau muka kita tak selesa, panggil keruh. Keruh, Kedok. Oh, sedap. Wow, sedap ni perkataan Penang. Wajah Rasulullah SAW jadi kedok. Tak suka, Rasulullah tak selesa. Kalau Rasulullah SAW tak suka benda, dia akan tunjuk kat muka. Rasulullah tak suka. Faqala inza'hu. Cabut, buang. Orang Islam, orang lelaki, orang Muslim lelaki yang ikut sunnah, tak akan pakai cincin emas. Qal fa'akhadahu as-sahabi fanaza'ahu wa alqahu ardan. Sahabat ini cabut cincin emas daripada jari dia, dia campak jauh. Thumma dhahaba Rasulullah. Lepas tu, Rasulullah pergi, ada orang kata, ambil balik cincin. Khudh khatamak. Dah awak campak, tak apalah, ambil. Fantafi' bih. Tak apalah, jangan pakai. Tapi ambil, pergi jual. Qal, ma kuntu li'akhudahu ba'da an karihahu Rasulullah. Dia kata, aku tak akan kutip balik cincin emas setelah Rasulullah SAW tak suka aku pakai. Ya Allah, kalau kita, Rasulullah pergilah. Oh, ambil balik. Tengok sahabat. Nak jadi seperti sahabat. Susah ikhwan ni. Sebab iman mereka tinggi. Saya jumpa seorang sahabat. Pakai apa? Pakai apa? Gelang. Gelang tapi tasbih. Kalau tengok orang Kristian, ni satu masalah juga. Tengok orang Kristian. Orang Kristian ni suka sangat pakai tasbih, tapi mereka hujung tasbih ni ada salib. Kita sama sekarang ni. Cuma tasbih ni letak besar, cuma tak letak salib. Rasulullah SAW paling tak suka kita mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. La tashabbahu bil Yahud. Jangan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Tapi sekarang ni saya jumpa seorang sahabat, orang Syria, tak payah kata orang sini. Pakai tasbih sini, tasbih sini. Cuma hujung tasbih ni, muju-muju tak sangkut salib. Saya kata ni amalan apa?
Dia kata, orang Islam pakai. Saya kata, ni bukan pakaian orang Islam. Kalau Kristian, ya. Kristian memang ikhwani. Kalau tengok padri Kristian, mesti akan pegang tasbih, tapi hujung tasbih ada salib. Saya kata, ini bukan sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan sunnah Rasulullah. Ini bukan amalan. Alah, Wahabi lah tu. Kita bila tegur, kata ni bukan sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah SAW dah sebut, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kamu akan ikut amalan dan tarikat dan cara orang Yahudi, orang dulu. Shibran bi shibr, sejangkal demi sejangkal, sehasta demi sehasta. Walau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh. Kalau mereka masuk lubang biawak, kamu akan teruk masuk belakang. Qulna man ya Rasulullah? Al-Yahudu wal Nasara. Qala na'am, faman idhan? Sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Yahudi dan Nasrani? Rasulullah kata, ya, siapa lagi kalau bukan mereka yang kita ikut? Jadi ikhwani, sunnah Rasulullah SAW kena cakap dan praktis. Sebab sekarang ni, kalau kita nak cakap, kita orang Islam, saya jumpa, minta maaf, betul ni cerita betul, saya jumpa orang Islam, dia kata Muslim, orang mana? Syria. Tapi saya tengok dia pakai gelang perak sini. Gelang, bukan gelang, sini panggil apa? Rantai, gelang lain. Dia pakai rantai. Saya kata ni, Islam mana ni? Syria. Yalah, Syria pun hancur dah sekarang ni. Saya tanya awak dari mana? Biasa kita kat Syria, kalau sebut nama tempat kita tahu, dia Syiah ke Sunni? Sebab Syria ada bukan, Syria, Sunni ada, tapi Syiah pun ramai. Dia ada Sunni, Syiah, Druz ni agama lain. Tapi mereka kata Islam. Dan ada Ismailiyah, Syiah yang pecah daripada Syiah Ja'fariyah, macam-macam. Tapi sebenarnya Sunni ramai. Tapi Sunni seperti buih-buih lautan yang tak berguna. Jadi saya tanya dia, awak daripada mana? Dia kata As-Suwaida. As-Suwaida jauh daripada Dar'a dalam 100 kilo. Saya tahu Suwaida ni kawasan Duruz. Duruz ni satu bahagian Syiah yang sangat sesat. Hatta Syiah pun tak mengaku mereka ni Syiah. Sebab mereka tak akan baca kitab mereka yang simpan sehingga sampai umur 40 tahun. Dipanggil Ad-Duruz. Tapi dia kata dia Muslim. Muslim tang mana tak tahu Ustaz. Sebab tu Imam Ahmad kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal selalu doa, Allahumma amitni 'ala al-Islam wa 'ala sunnah. Allahumma amitni 'ala al-Islam wa 'ala sunnah. Kama rawahu al-Imam al-Marudhi, anak murid Imam Ahmad. Dia kata, wahai Imam, aku doa, ya Allah matikanlah aku atas Islam, boleh? Qala wayhak, la yakfi dhalik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tak cukup awak kata aku mati atas Islam. Allahumma amitni 'ala al-Islam wa 'ala sunnah. Ya Allah, matikan aku atas Islam dan atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ikhwani, nak rasa iman, pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pegang amalan sahabat. Jadi, yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sayang sahabat kerana Allah. Saya cakap terus terang, saya sayang Ustaz Abdullah Iraqi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak ada jawatan. Dia selalu ditarik tauliah. Carilah orang macam ni. Bila tahu ditarik, carilah orang macam ni. Bila jabatan agama tak suka dia, carilah dia. Bila jabatan agama tarik tauliah dan dia tak ada tempat, lagi pula dipanggil Wahabi, carilah orang macam ni. Tuhibbuhu lillah wa tuhibbuhu li Rasulillah. Sayang dia kerana Allah, sayang dia kerana dia ikut Rasulullah, dia ikut para salaf dan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ikhwani, yang ketiga, yang pertama, sayang Allah lebih daripada semua. Yang kedua, sayang seorang kerana Allah. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fil nar. Benci kembali kepada kekufuran ataupun kembali kepada bid'ah seperti mana benci dicampak dalam api. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita atas Al-Quran was sunnah wa ala manhaj sahabati insya-Allah taala. Kembali pada ustaz insya-Allah. Ingatkan dah habis dah. Kembali balik. Ustaz kena ustaz tutup. Allahu akbar kabira. Satu doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad SAW terlalu gairah amat sangat tentang Nabi Allah Daud alaihissalam. Kesolehan Nabi Allah Daud sampai makhluk yang kata manusia, jin, manusia, binatang semua di bawah kerajaan dia. Di bawah kerajaan dia, semua makhluk
sanggup duduk di bawah dia kerana kesolehan dia, kena mendekat diri dengan Allah. Maka Nabi Muhammad SAW kata, orang ni satu doa yang dia baca cukup gementar, tak lain dan tak bukan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Allahu Akbar. Ya Allah Tuhan, aku sayang pada Allah. Dan aku sayang kepada, Ustaz sayang kepada Datuk Bendahara. Sebab oleh kerana dia sayang pada Allah. Allahumma inni as'aluka wa hubba man yuhibbuka. Kita kena sayang pada Allah, kita kena sayang pada orang yang sayang pada Allah. Terutamanya orang yang buat kerja-kerja jalan fi sabilillah. Macam hari ini kita tahu Ustaz berada kadang keletihan. Minum ayak ke Ustaz? Nah, itu dia. Orang Arab minum ayak macam tu, ini ayak kedekut orang Arab kata. Allahu Akbar kabirah. Jadi mudah-mudahan pada malam ini Ustaz mungkin Ustaz bagi sekali lagi pada Ustaz mungkin nak berucap yang terakhir. Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhyiddin kerana dia sanggup lapangkan masa untuk kita semua. Kita pun dapat mengejut dan kita pun subhanallah daripada maghrib kita tunggu kita daripada maghrib sampai waktu ni Allah Ta'ala dikira sebagai kita bertasbih pada Allah. Waktu kita paling berharga. Kadang-kadang kita kena ingat ada banyak waktu kita hidup dalam muka bumi. Kita tak tahu waktu mana yang akan datang tolong bantu kita di hari akhirat kelak. Kita tak tahu. Kita tak tahu waktu mana kita akan tercari-cari di hari akhirat kelak. Kita cari. Tuhan masa ni, Tuhan malaikat tak ada. Tiba-tiba ada satu waktu. Yang waktu ni berguna untuk kita. Dan Allah tanya lagi. Dengan siapa hang dengar penceramah? Bawa datang penceramah tu. Akhirnya, ya Allah, kita yang duduk di tempat yang tak baik dikeluarkan oleh Ustaz Muhyiddin. Allahu Akbar. Jadi bila Ustaz Muhyiddin datang kat sini, esok ni waktu kita duduk kelupok-kelupok. Faham kelupok? Tengah duduk apa? Kelupok kata apa? Tengah duduk tergelik-gedik kata kan. Kan duduk kelupok-kelupok. Kami kata kelupok. Tengah duduk kelupok-kelupok tu, tengah duduk dahsyat tu. Pada masa tu, ya Allah, yang membantu kita tak lain dan tak bukan kita mendekati orang soleh. Pasal tu lah hidup kita ikhtiar dalam sebulan. Jangan bagi langsung tak dengar agama. Imam Ghazali kata, walaupun Imam Ghazali kita Ahya Ulumuddin, kita boleh ambil. Tasawuf yang baik-baik, tak salah. Imam Ghazali kita 3 hari saja hang hilang daripada Quran, tak dengar apa, satu dot dah dengar. Ya Allah. So jangan benarkan hidup kita hari-hari, ya Allah Tuhan. Kita duduk di bumi dia, di langit dia, udara dia, makan dia, semua hak milik dia. Jangan kita pisah diri kita dengan Allah. Jangan pisah diri kita dengan Allah. Ingat, kalau boleh ya Allah Tuhan, macam amalan kita di sini, zikir pagi petang kita wajibkan. Macam besok hari Sabtu kan, saat ada kuliah subuh, ada budak-budak buat. Kita buat zikir di kalangan kita. Untuk nak latih. Nak suruh hampa balik buat. Confirm. 99% tak tahulah, tak tahu. Kan? Kita tahu diri kita. Ustaz tahu diri, kita tahu jemaah kita. Oleh sebab tu kita latih buat macam ni untuk proses tarbiyah, pendidikan. Kita nak didik diri kita, nampak tak? Oleh sebab tu insya-Allah malam ni kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada semua yang pernah datang daripada maghrib tadi. Daripada Wan datang jauh, daripada Seremban pun subhanallah. Ustaz daripada Terengganu. Allahu Akbar kabirah. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan Allah bagi kerahmatan dunia dan akhirat. Allah jaga Ustaz. Allah pelihara Ustaz. Allah mudahkan dakwah insya-Allah. Kita akan rasa seronok bila dakwah kita dihalang, disekat, kita terasa Rasulullah. Pasal tu ulama kata kalau dakwah kita senang sangat, dapat tauliah senang, masuk televisyen senang, bercakap senang, jadi itu senang, semua senang. Itu nama dia you ada masalah. Ya Allah. Ulama bagi tahu dah. Senang sangat. Sampai orang ambil kita boleh jual minyak wangi, orang boleh ambil kita jual ajinomoto, orang ambil jual kita semua ni kita dapat. Contoh. Ni kami nak jual sendiri. Ustaz kena jual sendiri, ambil sak madu Ustaz, madu Abah Sauda. Bukan senang kan. Kami buat sendiri. Kami kena usaha sendiri. Tapi alhamdulillah, pasal kita tahu rezeki Tuhan luas. Rezeki Tuhan luas. Dengan kita cakap kebenaran, kita tak boleh masuk mana-mana, tak apa. Kita rasa puas, kita rasa selesa, kita rasa seronok. Sampai ada kita rasa seronok. Jadi kita seronok. Bila kita buat elan Ustaz, lagi seronok. Kan? Nampak tak? Ni madu Habas Sauda. Siapa yang tengok live ni, madu Habas Sauda 250 gram ke?
250 gram. Malam ni pasal Ustaz Mai, siapa-siapa yang beli 5 botol dapat 1 botol free. Masya Allah. Dengan keman. Hari ni siapa tengok? Bapa tengok live ni. Semua orang tengok live kena beli. Nampak tak? Semua bagi tahu pada kan. Tulis bagi nombor telefon Ustaz. Boleh? Nombor telefon siapa boleh ni? Kudin. Nombor telefon, tulis nombor telefon 012 499 0668. Boleh kan? 012 499 0668. Kontak Ustaz, saya nak dia satu botol ni harga dia RM40. Ada orang jual lebih. Satu botol RM40. 5 jadi 200. 200 dia dapat 1 free. Subhanallah. Dan kita hantar pos percuma. Pos percuma, semua percuma. Dengan apa nama kelebihan Syawal dan kelebihan Ustaz Mai. Kalau ikut produk ni kita promote ni dah habis dah. Ramadan kita habis. Tapi Ustaz Mai sekali lagi dia hidup, subhanallah. Kita tak sangka, kita rasa tak boleh hidup. Dia boleh hidup lagi. Jadi alhamdulillah mungkin dengan apa nama malam ni kita nak tengok berapa juta orang beli. Berapa Allahu akbar kabira. Kita kena rasa apa nama? Apa-apa kita buat, kita kena ada yakin besar diri. Maksud bukan membesar diri. Maksud cita-cita kena besar. Nak masuk syurga, kita minta. Kalau Nabi kata nak minta syurga, syurga Firdaus. Bila kita nak buat sesuatu, kita minta biar satu berjaya. Kita buat, kita letak kerana Allah, banyak benda akan beres. Banyak benda akan beres. Jangan takut dalam hidup. Ustaz duduk dalam penjara, kalau ikut riwayat hidup dalam penjara, Ustaz tak termimpi akan dibebaskan. Tak mimpi dibebaskan. Kawan Ustaz syahid depan Ustaz, semua syahid depan Ustaz. Dah Ustaz pakai baju daripada warna biru, warna merah, sampai semua warna dah pakai. Kalau orang pakai semua warna tu, memang tak boleh ada harapan keluar daripada penjara. Allah. Tapi dengan takdir Tuhan, aku dibebaskan malam ni. Faham tak? Hari ni alhamdulillah, syukur. Nampak cara ni bebas semua dengan Ustaz. Habislah penjagaan kita di Mekah, kita buat menjaga kambing. Alhamdulillah. Hari ni, nampak ada, alhamdulillah Ustaz boleh balik, boleh mengajak. Macam mana hampa ada, macam tu Ustaz ada. Okey. Macam mana Ustaz ada, pasal kita letak. Yang nak tolong kita, nak bantu kita Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabit aqdamakum. Kita buat kerja Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan bantu kita. Kita masuk dalam tu kerana Allah, kita disiksa kerana Allah semua. Tuhan dia akan layak, dia tengok, dia tak akan kita kata macam mana, bukan Tuhan tak peduli, Tuhan peduli kita. Siksaan kita semua Tuhan akan layan kita, Tuhan balas kita. Walaupun kita duduk dalam tu, kita rasa, kita tanya, mana Allah? Sahabat Ustaz tanya, Aina Allah? Orang Arab. Mana Tuhan? Aku kena seksa, aku kena pukul. Mana Tuhan? Han tak adil. Kami pegang dia. Sabar. Siksaan dalam penjara luar biasa. Namun Alhamdulillah, didikan dalam penjara, ya Allah ya Tuhan. Walaupun Ustaz duduk dalam penjara, Ustaz tak pernah rasa jiwa yang tenang dalam penjara kalau bandingkan dengan luar. Ustaz duduk di luar, tak pernah rasa satu hari pun jiwa yang dalam penjara. Betul lah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Selagi mana aku duduk dalam tu, selagi itulah ketenangan Tuhan bagi. Apa yang duduk ada kat luar, bukan tanggungjawab aku lagi. Tapi bila aku dibebaskan, aku rasa semua yang di luar kadang-kadang yang tak betul, yang tak sesat, Allah pasti tanya aku. Tapi bila aku duduk dalam penjara, dia kata, Allah takkan tanya aku lagi dah. Allah takkan tanya aku lagi dah. Jiwa aku tenang, aku boleh bagi perhatian kepada Allah. Aku tulis, aku nak infak ilmu aku lepas aku keluar nanti. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, benar sangat-sangat. Ya, anak dia Imam Ghazali sedang cerita tentang bapa dia macam mana. Bapa dia kata, setiap kali pukulan, tenang ingat Allah. Setiap kali pukulan, tengah. Muka dia berdarah macam mana, orang tengok dia susah tapi dia tenang. Allahu akbar kabira. Pasal tu ya Allah Tuhan, kalau orang yang berjihad dalam Allah Ta'ala ni, bagi dia kalau dia kena buang negara sekalipun, dia anggap itu sebagai satu rehlah bagi dia, perjalanan melancong. Kalau penjara bagi dia satu rehat bagi dia. Kalau mati, Allah syahid bagi aku. Dia tak risau. Buatlah macam mana keadaan sekalipun, tetap jawapan dia adalah positif dengan Tuhan. Allah, bila jiwa dah tertakluk dengan Tuhan ni, jawapan akan datang senang. Bila jiwa kita tak elok dengan Tuhan, macam-macam dia main serabut. Nampak tak? Mudah-mudahan malam ni Allah membawa pada kita ketenangan jiwa, ketenangan kejayaan, bertemu kita nanti
dengan Allah Ta'ala dalam keadaan selamat. Tuhan nak bagi syurga, Tuhan nak bagi akhirat untuk kita insya-Allah. Jadi pada malam ni sekali lagi, siapa yang tengok rancangan ni, jangan lepaskan pula order malam ni juga insya-Allah. Besok kemudian bungkus dihantar insya-Allah. Terima kasih semua. Kalau ada salah dan silap pada malam ni, minta maaf. Ustaz bagi peluang untuk sahibus samahah, mufti apa nama? Mufti Terengganu. Ada dengar mampu bagaimana. Mana nak tahu apa jemput, mana nak tahu apa ada. Ini semua kerja Tuhan. Kita nak dengar mufti kita pasal Ustaz Alim dah jadi mufti apa? Mufti Penang. Oh, Ustaz Alim nak jadi mufti Penang tak lepas ni. Hamba kena bersedia. Allahu Akbar. Ni kita nak dengar mufti kita pula yang akan datang insya-Allah berucapan untuk kita. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi di akhir kalam insya-Allah ingat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinik. Itu yang paling penting ikhwani. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna qulubal ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati hamba Allah ni, hati manusia ni dicelah dua jari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala boleh apa? Boleh terbalikkan, boleh membolak-balik hati manusia sekelip mata. Hari ni kita bercakap pasal agama, pasal iman, pasal taqwa, pasal sunnah. Esok-esok lusa tengok Allah Subhanahu wa taala bila uji dengan ujian dunia, janggut pun boleh cukur. Allah ya ikhwan. Jangan, sebab tu bila Ustaz kata tak rasa selamat, bila kita keluar, maksudnya bila hidup dalam masyarakat ni, jangan rasa selamat betul. Sentiasa berwaspada. Berbagai fitnah. Fitnatul nisa, antara fitnah yang bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma taraktu ala ummati adarra min fitnatin nisa, ma taraktu ala rijali adarra min fitnatin nisa." Fitnah bagi orang lelaki paling dahsyat fitnah wanita. Khususnya fitnah wanita maksudnya mungkin seorang lelaki akan teruji dengan wanita. Ada orang teruji dengan duit. Ada orang boleh jual agama demi jawatan. Sebab tu bila Ustaz kata mufti, minta maaf Ustaz. Tak, minta Allah jauhkan. Jadi mufti ni, astagfirullah, boleh. Agama jadi, anda dengar kisah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Antara ulama Saudi. Anda dengar kisah dia semalam daripada seorang anak murid dia. Dia kata Syekh Ibn Uthaymin diminta oleh King Khalid nak dia jadi mufti. Qadi Aniza dekat Riyadh. Tapi Syekh Ibn Uthaymin tolak. Hatta sampai tahap mula-mula dia kata i'fini, minta maaf, dia kata tak nak terima jawatan sebagai mufti ataupun qadi. Sebab dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu thalath. Ithnani fi an-nar wa wahidun fi al-jannah. Dalam hadis sahih Abu Dawud, qadi ni 3 jenis. 2 dalam api neraka, seorang je selamat. Jadi dia kata tak nak. Maka bila dia tolak, dipaksa sampai tahap digunakan orang tengah supaya dimaafkan ataupun dikecualikan daripada jawatan mufti. Jangan kita suka bila tengok jadi mufti. Sekarang ni mufti pun dah tak ikut Allah dan Rasul. Hatta ada mufti yang ikut sunnah pun kita tengok dia hukum Allah pun dia kata tak apa, darurat, sikit-sikit darurat. Dan akhir sekali saya minta Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita atas agama dia. Ada satu kata Mu'adz radhiyallahu anhu qala سيبلى القرآن في قلوب رجال كما يبلى الثوب فيتهافت. Ikhwani, berhati-hati. Ada orang baca Quran, pandai ngaji Quran, tapi Quran dalam hati dia tak ada makna. Sebab tu Mu'adz Ibn Jabal kata Al-Quran akan pudar dalam hati setengah orang seperti mana pudar baju, faytahafat, akan jadi baju yang terkoyak. La yajiduna lahu ladzatan wala halawah. Mereka baca Quran tidak ada sebarang kemanisan, tak rasa sedap baca Quran. Yalbisuna julud ad-dha'ni ala qulubi dhi'ab. Ni bahaya. Pakai baju kambing. Nampak baik, manis muka, bercahaya, tapi hati-hati serigala. Nampak tak? Ini kata sahih ni rawahu Darimi. Yalbisuna julud ad-dha'n, pakai kulit kambing. Ala qulubi dhi'ab. Tapi hati serigala. Nampak luar, oh ustaz bagus, Quran, sunnah, hadis. Oh janggut comel, oh muka putih. Tapi hati serigala. Jangan ingat, macam ada orang tadi nampak saya kat hotel. Masya Allah, wajah orang alim. Kata tuan jangan, mu nampak aku alim, tak nampak aku dalam bilik buat apa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, orang datang puji Abdullah bin Umar, sahabat, anak sahabat. Qal iskut, fa innaka la tadri ma asna'u bi nafsi ba'da an ughliqa al-bab. Mu tak tahu aku masuk rumah, tutup pintu, aku buat apa dalam rumah.
Mu tengok zahir. Jadi ikhwan ni berhati-hati. Jangan kita ingat orang ni. Dan Rasulullah SAW qala, wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Ada orang beramalan-amalan di ahli syurga, tapi sebenarnya orang nampak di ahli syurga, tapi dia ni ahli api neraka. Nas'alullah an nakun min ahli jannah wa an nukhlisal a'mal. Minta Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang berikhlas. Kita ni tak tahulah syurga ke api neraka, tak selamat lagi. Wallahu alam. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz Abdullah dan jemaah yang hadir. Jazakumullahu khair. Allahumma thabbitna 'ala al-Quran wa thabbitna 'ala as-sunnah wa amitna 'ala al-Islam wa 'ala as-sunnah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.